diri ahli pandu-pandu kita kerana tak kenal maka tak cinta. Baiklah, saya Raden Hadi binti Azim adalah moderator anda pada hari ini. Baiklah, saya Nurjati Sofia binti Syaharul. Nama saya Nur Syafia binti Abdul Zamudin. Saya Nadira binti Abdul Manaf. Okey, baiklah. Semua sudah berkenalan dengan ahli pandu kita. Mari kita mengenali dulu sedikit tentang apa itu tujuan penciptaan manusia pada hari ini. Jadi kita tahu iaitu manusia itu kita sendiri adalah ciptaan yang paling istimewa oleh Allah. Contohnya kalau berbanding kita dengan haiwan, kita mempunyai ilmu kemahiran yang tinggi berbanding mereka. Seperti contoh kita mempunyai akal, manakala mereka tidak mempunyai akal. Okey. Kita ni diciptakan adalah untuk menurut perintah Allah dan untuk beribadat kepada Allah. Jadi seperti kita tahu banyak juga kata manusia telah disebut dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya Anas, Al-Insan, Khalifah. Okay. Jadi itu sahaja untuk pengenalan kita. Saudari Syafia, boleh menerangkan sedikit matlamat penciptaan manusia? Terima kasih saudari Adriana. Jadi matlamat penciptaan manusia. Kita pasti tahu bahawa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, melainkan memiliki maksud dan tujuan khusus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Surah Al-Mu'minin ayat 115. Dalam konteks umum, sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dengan maksud, setiap orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Manusia dicipta untuk dikembalikan semula kepada Allah, dan setiap manusia akan ditanya tentang setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Jadi sebagai manusia, kita haruslah menjadi hamba dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan manusia sebagai hamba Allah? Okey, jadi sebagai hamba Allah, kita haruslah beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita haruslah berpegang kepada rukun iman dan juga rukun Islam. Kita haruslah melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang mencipta dan berkuasa terhadap segalanya dalam alam ini. Selain itu, kita haruslah mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala seperti berpegang kepada rukun Islam dan rukun iman. Selain itu, kita haruslah berakhlak mulia, kerana kita haruslah menjaga imej agama Islam. Dan akhir sekali, kita haruslah berlaku ihsan dalam kehidupan. Sebagai contoh, kita haruslah membuat kebaikan terhadap manusia dan juga haiwan yang dalam kesusahan. Itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada saudari Adriana. Okey, baiklah. Sungguh banyak input yang telah diberikan oleh saudari Syafia. Berbalik kepada apa yang Syafia menerangkan tadi, dia ada memberitahu bahawa apa itu ialah khalifah. Jadi untuk menjelaskan lagi, marilah kita mendengar saudari Izzati untuk menerangkan peranan manusia sebagai khalifah. Okey, jadi peranan manusia sebagai khalifah, di sini saya akan menjelaskan 4 peranan manusia sebagai khalifah. Yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian. Dan yang keempat, membina kekuatan ummah. Untuk skop tanggungjawab dan peranan khalifah, yang pertama, kita ada mempunyai tanggungjawab terhadap Allah, di mana kita sebagai umat Islam harus menjalankan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menunaikan solat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan zakat. Yang kedua, tanggungjawab terhadap diri. Setiap antara kita mempunyai tanggungjawab yang tersendiri, daripada sekecil-kecil amanah sehingga sebesar-besarnya. Setiap amanah ini akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap keluarga. Bapa
bapa merupakan bapa sesebuah keluarga. Tanggungjawab bapa ialah melengkapkan keperluan. Tanggungjawab bapa ialah memberi bimbingan agama kepada anak-anak dan isteri. Selain itu, bapa juga hendaklah menyediakan keperluan rohani dan jasmani, memberikan galakan dan dorongan kepada anak-anak untuk kejayaan anak-anak, dan akhir sekali, bapa juga hendaklah mengajar dan menunjukkan akhlak yang baik supaya untuk diberikan contoh kepada anak-anak. Seterusnya, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara pula. Manusia tidak boleh hidup bersendirian tanpa wujudnya anggota masyarakat yang lain. Masyarakat bertanggungjawab untuk tolong menolong antara satu sama lain, kasih mengasihi, cinta mencintai, dan juga hormat menghormati. Untuk negara pula, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, menjadi tanggungjawab semua manusia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh luar. Dan akhir sekali, tanggungjawab terhadap makhluk-makhluk lain. Manusia hendaklah memelihara alam dan mengendalikannya dengan baik. Tanggungjawab kita terhadap tumbuhan juga, kita tidak harus lupa, di mana kita tidak seharusnya menebang tumbuhan dengan sesuka hati dan menjaga tumbuhan dengan baik. Melaksanakan hubungan dengan binatang juga menjadi kewajipan kita. Manusia dilarang daripada membunuh dan menyeksa haiwan sesuka hati. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan kepada saudari Ariana. Okay, baiklah, sungguh banyak betul maklumat yang telah diberikan tentang peranan manusia sebagai khalifah oleh saudari Izzati kita. Jadi, marilah kita mendengar hikmah penciptaan manusia ataupun insan, iaitu kita, manusia, daripada saudari Nadia. Terima kasih diucapkan kepada saudari Adriana. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Astagfirullahalazim. Menerusi ayat 13 surah Al-Hujurat tersebut, terdapat beberapa intisari penting yang boleh diambil, iaitu yang pertama, manusia diciptakan daripada pasangan lelaki dan perempuan. Dan yang kedua, manusia terdiri daripada pelbagai ras dan bangsa. Sebagai contoh, bangsa Cina, India dan sebagainya. Yang ketiga, manusia disarankan untuk berkenal-kenalan antara satu sama lain. Sebagai contoh, sekiranya kita ada kenalan yang lain bangsa, tidak menjadi kesalahan untuk kita, malah menjadi galakan untuk kita lebih mengenali mereka untuk merapatkan silaturahim. Dan yang keempat, kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah terletak pada takwanya. Dan yang kelima, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam dan teliti terhadap setiap perkara. Antara hikmah kepelbagaian bangsa manusia ialah manusia saling kenal mengenal, manusia saling bekerjasama, mengajar manusia bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua manusia adalah sama dan ukuran kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaan, bukan dari segi kepandaian atau kecantikan. Dan yang terakhir sekali, perbezaan manusia adalah sumber kekuatan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari Adriana. Baiklah, ada apa lagi yang tadi kita mahu tambahkan? Saya
terlupa satu lagi input. Ini saya selitkan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kita hendaklah mentaati ibu bapa kita selama mana ia tidak bertentangan dengan perintah Allah. Anak-anak juga hendaklah berkorban harta dengan mereka, dan akhir sekali anak-anak juga hendaklah bersikap lemah lembut dengan mereka. Ini merupakan cara-cara kita sebagai anak untuk berbakti kepada ibu bapa ketika hayat mereka masih ada. Okay, baiklah. Terima kasih atas tambahan input oleh Saudari Izzati. Baiklah, apa yang kita boleh rumuskan daripada perbincangan kita pada hari ini? Sudah terang lagi bersuluh bahawa kita sebagai manusia mestilah beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah, kerana banyak sungguh rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sebelum kita menutup perbincangan forum kita, ada apa-apa soalan? Ada soalan. Nama saya Muhammad Azhar Naki. Saya nak tanya satu soalan berkaitan dengan khalifah. So macam yang korang cakap tadi, manusia ni kan khalifah di muka bumi kan. So apa peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Seperti yang saya terang tadi, peranan kita sebagai khalifah di bumi ini ialah menegakkan keadilan. Amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf bermaksud mengajak manusia kepada kebaikan, manakala nahi munkar ialah menjauhkan kita semua daripada larangan Allah. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian seperti yang saya cakap tadi, tanggungjawab sebagai seorang sebagai masyarakat dan tanggungjawab terhadap negara. Dan akhir sekali membina kekuatan ummah untuk mewujudkan keharmonian. Sudah jelas. Baiklah, terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Ada apa-apa lagi soalan? Uh, 12 minit. Pukul apa? 12 minit. 12 minit. 13 minit. 12 minit. Kalau lagi 1 minit, tutup lah. Okey, baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini.